forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar pihak Anwar Ibrahim jawab. Kata Tuan Ibrahim, mungkin dia malaikat kot tak makan gaji. Saya baca dia sikit dekat Malaysia kini. Ahli Parlimen Pembangkang hari ini membangkitkan persoalan bagaimana Anwar Ibrahim memperoleh pendapatan jika dia tidak mengambil sebarang gaji daripada jawatan yang disandangnya. Kita amalkan dengan jawapan pihak Anwar Ibrahim. Dia akan nanti kita akan komen macam biasa. Saya rasa dia tak berhenti, tambun tak boleh berselindung di sebalik dia tak ambil gaji. Ya, konon dilindungi dengan hasrat tersebut. Sebab kalau tengok dari segi data yang ada, Allah Rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ni nampak lebih pada Rasul ni. Ya. Mungkin dia malaikat kot, dia tak makan gaji, ataupun dia mungkin transfer saja. Ya, dia tak ambil tapi dia online ni. Ya. Debat belanja. Iyalah, tapi Perdana Menteri ni tak ambil gaji. Dia ni malaikat ke? Ni apa dia ni? Saya tak ambil gaji bukan makna saya miskin. Saya ada alam parlimen. Azizah ada alam parlimen. Cukuplah kerana saya ni terlalu lantang nak bagi contoh yang baik kepada rakyat. Saya tak ambil. Okey, katalah baik, mulai tahun depan saya ambil. Dia maki juga. Aku tak ambil pun salah. Aku ambil pun salah. Apa isu dia itu? Kalau saya ambil tak salah sebab tu hak saya. Saya tak nak ambil kerana saya nak bagi mesej. Orang sini tahu. Dulu masa saya jadi ahli parlimen tanpa apa, saya tak ambil. Saya ambil gaji menteri, saya tak ambil allowance ahli parlimen. Kalau dulu, puluh-puluh tahun saya jadi ahli parlimen tanpa, saya ambil gaji menteri, saya tak ambil allowance parlimen. Allowance parlimen tu lebih rendah daripada gaji menteri. Sekarang ni, saya tak ambil gaji Perdana Menteri yang sangat tinggi. Tapi saya ambil allowance parlimen. Pun, ni, macam malaikat, Nabi pun ambil gaji. Saya pun tak pernah dengar Nabi ambil gaji. Tak apa. Kemudian isu lain pula. Anwar ni sekarang dia cukai kepada orang miskin. Orang kaya di Malaysia ni tak kena cukai. Ni ahli parlimen bercakap di Matan Pau ni. Saudara, boleh kritik, tapi jangan menipu. Sekarang ini yang T15, 315 ni maknanya saya nak kutip wang lebih daripada orang yang maha kaya, supaya yang B40, M40, bahkan T yang di bawah tu pun tak payah bayar harga minyak seandainya ada penyelarasan subsidi, yang kata subsidi rationalization. Jadi debate itu jadi masalah begitu. Baik, saya kata kita tidak akan lagi tambah hutang negara. Kita tengok hutang bertambah. Dia kutuk saya. Saya dah jelaskan dalam parlimen. Tahun 2021 hutang 100 bilion. Saya ambil alih turun. Sekarang tinggal 80 bilion. Maknanya hutang tu kurang. Tapi hutang keseluruhannya yang kamu ambil dulu, saya kena bayar. Faham tak? Sebab itu saya kata ilmu tu penting. Anak muda kalau terpengaruh macam itu, maknanya dangkal ilmunya. Padahal bila sebut pencerahan, itu critical thinking. You dengar, baik, Anwar bercakap hari ni, kata kurang hutang, daripada 100 bilion tinggal 80 bilion. You check, Google find out. Betul, okey. Jadi ini yang kita nak latih, saudara. Anak muda mesti bangkit sebagai jurubicara menegakkan kebenaran dan keadilan. Arigatou gozaimasu. Masya Allah. Banyak risau tentang masa depan sebab sekarang orang cakap susah nak cari kerja dan especially yang gaji berbaloi. So kami memang bimbang lah, bolehkah kita dapat kerja yang stable dan gaji yang cukup selepas graduate. So jadi saya nak tanya, macam mana Dato' Seri akan bantu anak muda macam kami dapat kerja yang lebih secure, terjamin, dan kalau boleh juga dapat gaji yang tinggi. Sekian, terima kasih. Tadi dari mana, Dek? Dari mana? Dari Johor. Johor. Nama apa tadi? Lim Yi Hang. Alright, thank you, Brother Lim. Lim, Lim ni, dia kata Lim je, nanti beradik Lim Guan Eng pula. Baik. Dah bergurau macam his sisters here. Wait. Sekarang ini, dalam bidang kejuruteraan, kalau kejuruteraan dan related, kita kurang 10,000
dalam bidang AI digital kita kurang ribuan. Kurang. Maknanya supply kita tidak boleh memenuhi demand. Dan gajinya kalau private sector relatif ya, itu memang meningkat. Umpamanya lulusan TVET, kalau dulu 2,000, sekarang dia dah minimum 3,000, 3,500. Ya. Jadi janganlah harap gaji mula tu biarlah sederhana sikit. Ya. Kemudian kalau tanya nasihat saya kepada anak-anak, saya jawab macam ni. Tugas saudara tak usah pusing bab itu. Belajar dengan sesungguh, bentuk pribadi yang baik. Soal mencari pelaburan, mendapatkan dukungan daripada negara-negara luar untuk memberikan dukungan supaya kita menjadi destinasi pelaburan yang menarik. Menggalakkan pelaburan domestik. Menentukan jumlah pelancongan itu meningkat, ya, maju cepat. Itu tugas kami dengan sama pejabat awam dan sektor swasta. Dan insya-Allah kita akan lakukan sebaiknya. Saya dari segi saya ikhlas mungkin dalam beberapa disiplin. Sebab itu Mahat Tahfiz, kerana peluang pekerjaan tak banyak. Kita minta mereka sebagian besar terus ke Mahat Tahfiz tapi tambah dengan TVET. Sebab itu masyarakat India yang dulu tidak ada program, TVET juga kita bagi tumpuan sebagai masyarakat India, terutama daripada keluarga yang miskin. Orang asli kita gunakan TVET. Dan ini yang di bawah Datuk Seri Zahid, memang ada program-program tambahan untuk ini. Jadi kalau tanya saya, melainkan disiplin yang tertentu mungkin ada masalah, tapi umumnya jumlah pengangguran kita itu sangat rendah sekarang ini. Ya. Apakah memuaskan? Belum. Ya. Selepas COVID kita agak lembab dan sekarang ni baru meningkat. Saya tengok macam kadar pertumbuhan dan pelaburan. Tapi kalau saya tengok pelaburan paling tinggi apa sekarang? Ini semua digital, data center, AI, ya, Google, Microsoft, AWS, Nvidia, kemudian semiconductor, Infineon, itu yang mereka masuk. Jadi sebab itu kalaupun kita ada training, say liberal arts, shift untuk mendapat pendedahan dalam soal digital dan AI itu perlu. Dan kalau ini dapat dilakukan, saya punyai harapan dan kepercayaan peluang pekerjaan akan lebih baik. Ya. Doa supaya politik negara stabil, masyarakat pelbagai kaum dan agama ini kerja dengan aman dan tidak biarkan negara ini dihasut oleh puak-puak pelampau. InsyaAllah masa depan kita A1. Terima kasih Brother Lim atas soalan yang powerful tadi. Okey, soalan seterusnya. Okey, sila. Ya, Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya harap semua sihat sejahtera. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar kerana sudi hadir pada hari ini dan juga menjemput kami komuniti OKU pendengaran untuk hadir bersama-sama pada petang ini. Jadi nama saya Artika. Saya dari Persatuan Orang Pekak Pulau Pinang. Wow. Baiklah, saya ingin bertanyakan soalan berkaitan dengan pendidikan kepada OKU pendengaran. Yeah. Jika kita lihat pada waktu ini, kebanyakannya pendidikan agama kepada OKU pendengaran pada masa ini sebenarnya kalau kita diteliti banyak kekurangannya, masih lagi boleh dikatakan keciciran. Dan baru-baru ini saya ada lihat bajet yang dibentangkan akan ditubuhkan pusat pendidikan kepada OKU autistik di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Dan saya juga ingin bertanyalah berkaitan dengan pendidikan kepada OKU pendengaran, terutamanya bagi OKU pendengaran yang beragama Islam. Jadi saya ingin bertanya, adakah pada masa akan datang akan ditubuhkan ataupun akan ditingkatkan pusat pendidikan kepada OKU pendengaran khasnya kepada orang Islam seperti KAFA khusus kepada OKU pendengaran.
Yang kedua, Ya. sekejap ya. Okey. Okey, soalan yang kedua. Bagi komuniti orang Pekah yang beragama Islam, contohnya kepada yang dari peringkat rendah, mereka telah belajar agama di sekolah rendah, sekolah menengah, dan apabila mereka telah habis pada alam persekolahan, masuk ke alam pekerjaan, ada yang berkahwin, ada yang meneruskan ke bidang masing-masing. Okey, contoh saya beri contoh pada OKU pendengaran yang berkahwin, kebanyakan mereka mengalami masalah dalam rumah tangga, krisis rumah tangga, kadang-kadang berkaitan dengan. Jadi cadangannya nak buat kelas untuk mereka, pendidikan untuk mereka. Ya, betul. Okey, baik. Jawapannya gini ya. Terima Untuk kasih. belanjawan. Terima kasih Atika. Atika dari mana tadi? Saya daripada Persatuan Orang Pekak. Tak ada Pinang. orang mana. Saya berasal daripada Pulau Pinang, di Bong Tebal. Ni pun tebal. Baik. Abang lah. Baik, terima kasih Atika. Terima kasih Abang Atika ya. Dia dalam belanjawan ini, baru-baru ini, itu di antara belanjawan yang paling banyak memberi peruntukan kepada OKU termasuk autism. Ini kali pertama kita nak adakan sekolah-sekolah khas untuk mereka. Jadi cadangan kita yang awal ini adalah untuk anak-anak sekolah rendah dan menengah. Tambahan yang lebih besar termasuk peruntukan kewangan untuk meredakan beban mereka dan pengecualian cukai. Ini maksimum yang kita berikan. Baik. Cadangan Atikah ialah bagaimana pula bagi orang yang sudah lepasan sekolah atau dah berumah tangga. Saya akan minta umpamanya JAKIM segera tangani masalah ini, dan kalau perlu adakan satu latihan khas atas nama di bawah JAKIM bagi kalangan ini ya. Walaupun saya fikir kita harus juga menyediakan bagi yang bukan Islam. Jadi biar ada layanan yang kaunseling untuk mereka. Jadi insya-Allah JAKIM akan menyediakan satu program khas untuk OKU dan autism dari segi latihan dan pahaman Islam dan juga kaunseling. Terima kasih. Kita saya baca detail sedikit lagi kat masyarakat ini. Perkara itu pada awalnya dibakikan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man yang mencelah ketika Ketua Pembangkang Hamzah Zahidi membahaskan Belanjawan 2025. Kata Tuan Ibrahim secara berseluruh, seorang rasul pun diberikan peruntukan oleh Allah untuk rezekinya dan keadaan anwar dianggap lebih daripada rasul. Saya rasa Tambun tak boleh berselindung di sebalik kenyataan dia tak ambil gaji, sebab kalau tengok dari segi data, rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ini nampak lebih daripada rasul. Mungkin dia malaikat kot dia tak makan gaji. Itu kata Tuan Ibrahim. Ini tak ada pasal. Sepatutnya Tuan Ibrahim ni bahaslah untuk rakyat. Isu rakyat ini bahas pasal gaji Perdana Menteri buat apa. Kelantan itu menyokong kerajaan. Apa pada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.